Malam sikit saya rasa tak sempat nak buat live. Syarif Ibrahim, Waalaikumsalam. Hari ni semua ada yang masih duduk berbuka. Tak apa, malam ni lepas tarawih boleh play balik recorded. Jadi siang dah buat dah. Saya punya schedule live saya ni dia tergantung sikit sekarang ni. Basirun Santing, Waalaikumsalam. Saya nak pakai mic dulu . Dia pakai mic ni dia suara sedap sikit. Kita dengar lah YouTube tu dia sedap sikit. Amrizan Hashim, Waalaikumsalam. Atu Sungguh. Teruskan perkongsian tuan-tuan . Okay, orang di Gubang Basu duduk tak mana orang di Gubang Basu? Jadi selalunya Datuk Wan ni bila dia turun di Gubang Basu dia akan ke bazar-bazar. So kalau orang di Gubang Basu nampak je kereta ni hint lah tuan-tuan . Saya bagi hint kepada tuan-tuan lah kalau nak makan free. Tuan-tuan nampak je kereta 4x4 warna biru dengan preway warna gold tu ikut rapat. Kalau mereka masuk bazar, insyaAllah bolehlah dapat mutabak free dan semua yang free . Nampak mereka pergi beli je juadah nak buka puasa tu pergi terus kat mereka. Dapatlah juadah percuma daripada tim WSWJ . Siapa ini Ahmad Kamal Zakaria Abu, Waalaikumsalam . Saiful Bahari, Waalaikumsalam. Ya, selamat berpuasa. Malam ni saya rasa kalau saya buat live awal ni mungkin depa akan berolah akan play live dekat YouTube . Siapa yang tak sempat tengok petang ni tengok kat YouTube lah. Waffle ice cream, Waalaikumsalam. Waffle ice cream. Muka berminyak ni tak tahu siapa. Okay tuan-tuan suara jelas . Alhamdulillah suara jelas . Jadi saya malam ni mungkin saya tak sempat. Boleh join ke buka puasa Hafiz? Boleh. Nampak je kereta tu ikut terus. Ni saya bagi hint lah, saya bagi hint. Nampak mereka nak masuk bazar mana-mana kan, bazar Taman Suria ke apa, follow rapat terus. Dua biji kereta tu . Malam ni buka puasa di mana? Malam ni dia dengan majlis dengan Persatuan Wartawan dari Kedah. Ismail Ahmad, Waalaikumsalam. Kucai, Waalaikumsalam. Dah pukul 6 lagi sejam setengah RM50 tak cukup lah bro, nak masuk pun takut. Itulah harga mahal tu. Saya kata nampak kereta tu pergi ligan cepat-cepat. Member duk ada di sana. Mereka duk ada di Jitra lah ni . Mungkin sekejap mereka singgah ke apa ikut saya siap. Saya tengok kuih muih tak ada. Saya diet saya makan brown rice. Beras yang tu lah untuk orang kencing manis tu. Dengan sayur. Lepas tu ayam Milo jadi nak kena diet. Sebab orang kata dia duk main penyakit ni kan. Penyakit ni bermula daripada perut. Jadi nak kena diet banyak sikit lah. Harga barang tu mahal tu biasalah. Bukan biasa, luar biasa. Tapi saya tak tahulah apa yang Datuk Seri Ismail Sabri akan cuba buat. Jadi kita nampak orang kata dia panggil sebagai pegawai pemantau harga ni. Saya nampak dia pergi di supermarket je. Dia pergi di stesen minyak supermarket. Kita pun duk memantau mereka juga. Mereka duk memantau harga. Kita memantau mereka. Jadi kita nampak mereka tak turunlah ke bazar-bazar ni. Jadi ada yang mutabak 3.5, ada yang mutabak RM8. So mungkin benda ni mereka kena check lah. Sebab mungkin kenyataan Perdana Menteri dia kata dia tidak boleh mengawal harga barang. So orang jual ikut suka lah. Pak Long Hafiz Muar, Waalaikumsalam. Pak Long Mukhtar Tatim, maaf lari tajuk sikit. Najib salah di dunia mahkamah tu KSRC ke YMDB?
Tolong balas komen saya. Komen banyak ni apa Muqtar Tatim. Waalaikumsalam. Najib bersalah di dunia mahkamah. Dunia mahkamah ke mahkamah dunia? Oh ni, dia bersalah dalam kes SRC. Ada dalam tajuk apa nama kita punya live petang ni akan ada sentuh sikit berkenaan dengan kesalahan dia tu. Bila PRU 15? Wallahualam, Allah lebih tahu. Ismail Ahmad makan beras Taj Mahal tak ganji, tak ada gula Fik Tak, saya makan yang Tesco punya tu murah sikit. Kalau hak lain 30 ringgit, 40 ringgit mana mampu nak beli, kita marhin ni kan. Lain lah gaji sampai apa nama 4,000 5,000 boleh lah kan. Kan kita cari hak Tesco brown rice tu murah sikit, dia dalam 20 something ya. Kalau hak lain tu 30 40 kan, mampu juga saya kan. Okey tuan, kita marhin bersama-sama dengan rakyat marhin. Okey tuan, sekejap tadi saya ada bawa naik post lah berkenaan dengan seorang wanita nama dia Sam Eting. Itu seorang wanita berumur 27 tahun yang telah didapati bersalah di mahkamah dan dihukum penjara selama 6 tahun dengan denda RM6,000. Jadi saya bagi tahu kat situ saya tak setuju sebab dia mohon untuk rayuan. Jadi saya nak buat penerangan lah dalam live ni sebab apa saya keluar kenyataan yang sedemikian. Dan kenapa Azmi Samad Waalaikumsalam dan kenapa tajuk live saya tu adalah kes Sam ni adalah modal politik UMNO. Jadi saya rasa tuan-tuan semua kebanyakan orang bila dia baca berita dia akan lupa sebab berita ni hari-hari ada kan, macam-macam kan. So macam-macam macam saya ni akan letak kat dalam archive kan. So kita boleh check balik laporan-laporan berita yang sebelumnya berkenaan dengan kes ni. Jadi kes ni ya betul, dia telah pun melanggar mati sekumpulan orang kata apa penunggang basikal ajak, itu seramai 8 orang lah, yang mana orang Melayu. Yang sentimen yang dimainkan hina langgak Melayu ni adalah daripada pihak UMNO tu sendiri. Jadi saya akan terangkan tuan-tuan. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Jadi kes ni tuan-tuan, kes ni dia telah pun dibebaskan pada waktu itulah semasa zaman pemerintahan kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu. Dan pada waktu itu pihak UMNO lah semasa pilihan raya di Tanjung Piai pada tahun 2019, iaitu kenyataan daripada Presiden UMNO itu sendiri yang mengatakan, yang mempersoalkan keputusan Mahkamah Magistrat Johor yang melepaskan dan membebaskan seorang jurujual wanita daripada tuduhan memandu secara melulu hingga mengakibatkan kematian 8 remaja. So isu ni dimain semasa pilihan raya di Tanjung Piai oleh UMNO yang mengatakan pada waktu itu kerajaan Pakatan Harapan dan juga pemimpin bersatu pada waktu itu yang bertanding di Tanjung Piai membela seorang wanita Cina yang telah mengakibatkan kematian 8 orang remaja Melayu. Ini adalah kenyataan ni, saya baca lagi sekali tuan-tuan, kenyataan pada tahun 2019. Tuan-tuan boleh refer dalam mana-mana muka surat di dalam mana-mana berita sekalipun. Semasa pilihan raya kecil di Tanjung Piai, Datuk Seri Zahid Hamidi iaitu Presiden UMNO telah pun mempersoalkan keputusan Mahkamah Magistrat Johor Bahru selepas membebaskan dan melepaskan seorang jurujual wanita daripada tuduhan memandu secara melulu hingga mengakibatkan kematian 8 remaja. Dan janji ini diteruskan oleh pihak UMNO untuk memastikan supaya kes ini dibawa semula ke mahkamah dengan sentimen yang dimainkan pada waktu itu adalah seorang Cina melanggar mati orang Melayu dan dibebaskan oleh DAP. Itu adalah alasan UMNO di dalam kes tersebutlah. Jadi ini yang perlu kita tahu. Apabila bukan saya menulis tu saya nak mengatakan bahawa dia ni benar ataupun dia salah dan sebagainya. Nanti saya akan terangkan. Jadi saya nak bagi pada tuan-tuan juga semasa perbicaraan kes dia baru ni, Sam Keting, dia minta supaya hukuman dia ditangguhkan dan dibawa ke dalam mahkamah rayuan. Dan UMNO juga yang mengatakan bahawa innocent until proven guilty. Orang itu tidak bersalah sehingga dia terbukti bersalah di
tiga mahkamah di Malaya. Kan, iaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Ini adalah kenyataan UMNO. UMNO yang katakan melibatkan kes Najib Razak. Dan juga begitu jugalah dengan PKR apabila melibatkan kes Anwar Ibrahim. Mereka mengatakan benda yang sama apabila melibatkan pemimpin politik mereka. And mereka mengatakan innocent until proven guilty. Dan selalunya lah lazim saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, ada dua presiden kes di Malaysia yang berlakunya perkara ini. Itu yang pertamanya adalah kes melibatkan presiden PKR itu sendiri, Anwar Ibrahim, pada Mei 2014, yang mana dia pernah dibenarkan ikat jamin oleh mahkamah dan selepas dia disabitkan bersalah di Mahkamah Rayuan atas kesalahan meliwat pada tahun 2014. Dan dia dibenarkan penangguhan dan dibenarkan ikat jamin oleh mahkamah, dan selepas dia dijatuhi hukuman bersalah di Mahkamah Rayuan pada Mei 2014. Waalaikumsalam Tuan Penerangan KZ. Begitu jugalah dengan Najib Razak. Pemimpin politik yang kedua, yang pertama adalah melibatkan pembangkang iaitu PKR, yang kedua melibatkan kerajaan iaitu Najib Razak, dibenarkan ikat jamin dan penangguhan hukuman selepas Mahkamah Rayuan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi di mana Najib Razak bersalah atas dakwaan penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd, dan beliau disabitkan dengan hukuman penjara 12 tahun dan denda sebanyak 210 juta ringgit ke atas kesalahan menyeleweng 42 juta dana SRC International Sdn Bhd. So ada dua presiden kes melibatkan pemimpin politik yang mana kedua-dua mereka ini sama ada di PKR dan juga di sebelah kerajaan sendiri, iaitu UMNO tu sendiri, dan mereka sangkut sikit dan mereka dua-dua pemimpin mereka dibenarkan dan mereka menggunakan alasan innocent until proven guilty. Dan hari ini apabila terkena kepada rakyat marahin seperti kita, seperti Sam yang hanya kerja sebagai seorang kerani yang hanya berusia 27 tahun, dan kemudiannya mereka mengatakan bahawa apa yang telah ditetapkan oleh mahkamah itu adalah kesalahan dan beliau layak untuk menanggung kesalahan yang telah dihukum ke atas beliau. Ini tidak adil kepada rakyat. Beliau baru saja dihukum di mahkamah magistrate. Dan sepatutnya apabila seorang pemimpin politik, iaitu presiden pembangkang dan juga presiden UMNO itu sendiri, dibenarkan untuk menangguhkan kesalahan yang telah ditetapkan ke atas mereka, maka undang-undang ini perlu adil kepada seluruh rakyat Malaysia sebagaimana yang diperuntukkan di dalam perkara 5, tak silap saya, perlembagaan, mana buku perlembagaan saya? Okey, tuan, di dalam perkara 5 Perlembagaan Persekutuan yang menyebut bahawa silap tuan-tuan, di dalam perkara 8 perlembagaan yang di bawah fasal yang pertama menyebut bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Ini menunjukkan bahawa di dalam negara kita, perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi di dalam Malaysia. Dan di dalam perlembagaan mengatakan bahawa undang-undang ini mestilah equal, mestilah sama rata. Dan sekiranya pemimpin politik ini dia boleh diberinya kebebasan ataupun boleh dilepas oleh mahkamah, maka rakyat yang marhin, yang macam Sam ini juga, dia juga boleh mendapat perlindungan yang sama di sisi undang-undang. Malahan dia hanya berumur 27 tahun. Dan itu adalah presiden kes untuk pengetahuan rakyat Malaysia yang berlaku ke atas dua orang pemimpin politik yang besar ke dalam negara kita. So, melibatkan kes Sam ni, untuk pengetahuan tuan-tuan semua. Apabila di pihak UMNO dia cuba untuk menyalahkan Sam, tetapi di peringkat Barisan Nasional untuk menarik undi kaum Cina MCA, iaitu Wee Ka Siong, dia
telah pun membawa satu pindaan undang-undang ke dalam mahkamah pada tahun 2020, iaitu pindaan terhadap Seksyen 54 Akta Pengangkutan Jalan 1987 yang dibawa oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong dalam rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2020 yang menetapkan bahawa basikal lajak tidak sah dari sudut undang-undang. Ibu bapa atau penjaga remaja berusia 18 tahun ke bawah berdepan hukuman denda RM1,000 hingga RM5,000 atau penjara maksimum setahun jika anak mereka disabit kesalahan menunggang basikal lajak sehingga membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Dan beliau turut menyatakan di dalam pindaan yang dibuat itu, kesalahan ini bukan kesalahan yang baru. Maknanya kesalahan melibatkan basikal lajak ni bukan kesalahan yang baru pada tahun 2020. Dan dia memang telah pun menyalahi undang-undang. Namun ianya sudah ada dahulu. Namun kadar yang dikenakan terlalu rendah, iaitu RM300, di mana pindaan yang baru dibuat ini adalah bagi tujuan menaikkan kadar denda dan memperketatkan sebagai pengajaran kepada semua pihak, termasuk penunggang basikal lajak yang termasuk sebagai pengguna kenderaan micromobility bersama basikal elektrik. Jadi dekat sini bukan kita nak menyalahkan SAM semata-mata. Dan hari ini orang menggunakan, orang kata apa, isu ini sebagai isu perkauman, nak menyalahkan khususnya seorang Cina yang melanggar Melayu. Tak, tuan-tuan. Mereka adalah manusia. Sam juga manusia dan juga remaja yang meninggal dunia itu juga adalah manusia. Dan dua-dua ni adalah manusia. Dia juga mempunyai trauma yang kritikal apabila dia melanggar maut 8 orang remaja. Dan 8 orang remaja yang manusia ni juga melakukan kesalahan sehingga menyebabkan mereka terbabit di dalam kemalangan. Dan ibu bapa mereka juga melakukan kesalahan kerana mereka tidak memantau anak-anak mereka. Dan mengikut akta yang baru, ibu bapa ni boleh dipenjara setahun kerana mengabaikan tanggungjawab mereka untuk mendidik anak mereka, dan akhirnya anak mereka ini terlibat di dalam kemalangan dan menyebabkan orang lain juga berlakunya malapetaka ke atas mereka. So inilah yang perlu kita lihat, inilah yang perlu kita lihat sebenarnya apa yang berlaku kat dalam negara kita sekarang ni. Dan saya minta supaya Perdana Menteri memberi dia hujah sikitlah. Dia buat keluar kenyataan sikitlah berkaitan dengan kes Sam ni. Dia umur 27 tahun, tuan-tuan, muda daripada saya lagi. Umur dia ni dia nak membina masa depan. Tuan-tuan bayangkan di usia 27 tahun dan dia bukan berlumba kenderaan sehingga menyebabkan orang mati. Macam mana dia nak dapat pekerjaan dengan status panduan? Dia nak dapat pekerjaan, dia nak melanjutkan pengajian 6 tahun penjara. Umur 27 tahun dia keluar penjara, umur dia berapa? Dia keluar penjara umur dia 33 tahun. Ini adalah kerugian masa depan bagi dia. Dan ini kes ni bukan nak kata dia seorang yang bersalah di dalam hal ni. Kedua-dua pihak bersalah. Jadi kita minta Perdana Menteri kita ni janganlah jadi mangkak sangat. Ini bukan sudut nak jadi popular dan sebagainya. Bila saya buat live macam ni, ramai orang Melayu yang akan hentam saya. Ini adalah hakikatnya. Ramai orang Melayu kan kata, oh dia ni duduk sebelah Cina pula kan. Tak, ini bukan sudut daripada orang Melayu dengan orang Cina. Ini sudut manusiawi. Adakah kita nak melihat seorang remaja, dia rosak masa depan dia hanya kerana orang nak berpolitik semata-mata. Hak seorang kata ni salah. Yang saya tahu kes Sam ni adalah desakan daripada pemimpin UMNO yang pada ketika itu mereka janji kepada masyarakat untuk bawa Sam ni masuk ke dalam penjara. Adakah kerana kelangsungan berpolitik dan juga kepentingan berpolitik orang UMNO ni, yang mana mereka ni suka bermain dengan isu-isu melibatkan kaum ni, adakah kita nak menyokong pada mereka ni?
Jadi itu saya rasa tak wajar lah. Ni Datuk Nordin. Biar mahkamah tentukan secara adil untuk rakyat, tapi bagi kes Najib dan Zahid, mahkamah perlu segerakan demi keadilan. Kes Zahid pun, Zahid boleh cuti pergi umrah. Boleh tangguh kes dia. Boleh cuti sana, cuti sini dan sebagainya. Tapi bila melibatkan seorang remaja, Sam ni, orang cepat-cepat ya nak buat. Sebab apa? Dia punya janji dia kat dalam PRN dengan juga di dalam pilihan raya kecil. Dekat Johor tu sendiri. Dah mahkamah jatuh tu kira dia lah tu. Adakah Amirul Fikri setuju saya mengatakan apabila mahkamah rayuan menyatuhkan hukuman kepada Najib adalah penyamun? You setuju tak dia penyamun? Kalau you bukan orang Najib Razak, saya nak tanya berkenaan dengan PKR. Sekiranya mahkamah Persekutuan telah menjatuhkan hukuman Anwar Ibrahim adalah seorang peliwat, you setuju tak dengan keputusan tu? You setuju tak dengan keputusan tu? Seorang senang. Dah mahkamah jatuh hukum, besok rakyat marahin. Dah mahkamah jatuh hukum, salah lah tu. Tapi bila kena dekat pemimpin mereka, bila mahkamah rayuan jatuh hukum, Najib tidak bersalah. Bila kena dekat pemimpin mereka, Anwar Ibrahim tidak bersalah. Nampak? Ini yang rakyat nampak. Apabila kena kepada rakyat, dia bersalah. Bila kena kat pemimpin mereka, tak bersalah. So kita bukan nak minta dia ni dibebaskan, minta supaya dipermudahkan urusan dia. Dia dibenar sebab apa? Saya baca kenyataan peguam dia. Untuk menangguhkan hukuman ni adalah budi bicara hakim. Budi bicara hakim dia tidak ada spesifik undang-undang. Jadi sekiranya hakim boleh berbudi bicara ke atas pemimpin politik, kenapa tidak boleh berbudi bicara atas rakyat marahin? Ini yang kita persoalkan. Bukan kita nak suruh lepas dia, tapi bagilah proses mahkamah tu adil. Ini yang kita nak. Sebab dia akan jadi rakyat memang teruk kena, tapi orang berpolitik tak kena apa-apa. Ini yang kita nak. Bukan saya buat live ni, saya nak bagi tahu kata dia tak bersalah. Saya nak bagi tahu, bagilah proses undang-undang ni adil dan juga saksama. Bagilah dia juga menikmati bagaimana Najib yang curi duit berbilion ringgit ni menikmati. Bagilah dia menikmati bagaimana yang Zahid Hamidi yang curi duit anak yatim ni nikmati. Jadi selagi proses mahkamah ni tak habis, tak perlulah nak sumbat dia masuk penjara. Sebab Najib sendiri pun tak masuk penjara. Sekarang ni kalau rakyat desak Najib Razak masuk dalam penjara, orang UMNO akan kata Najib tak bersalah. Kenapa nak masuk penjara? Begitu jugalah dengan saudari Sam ni. Dia proses mahkamah tak habis lagi. Dia mahkamah rayuan pun tak habis lagi. Dia belum pergi ke mahkamah rayuan lagi. Sepatutnya dia tak perlulah masuk ke dalam penjara tersebut. Nak tanya kalau 8 orang yang mati tu salah seorang anak Afiq, apa Afiq akan buat? Kalau anak saya mati disebabkan kesalahan yang dia buat tu, dia tanggunglah. Kalau saya kata dia jangan buat, tapi alhamdulillah lah anak saya memang saya tak bagi dia modify apa. Saya akan tentukan apa yang mereka akan buat. Dan saya lebih kepada fokus mereka ni untuk membaca dan juga untuk mereka lebih kepada buku, bukan lebih kepada dunia. Saya tak bagi anak saya keluar yang ikut suka kan. Dia nak pergi taman pun saya yang akan bawa dia pergi ke situ. Dan dia tak boleh pergi sendiri. Walaupun dia bagi tahu member dia ajak kan, dia bagi tahu rakan dia pergi main kan, saya kata saya yang akan bawa dia. Dia akan main bersama dengan adik-beradik dia dan saya akan balik. Bawa dia balik, mandi elok-elok dan juga belajar. Itu saya cara didikan anak saya lah. Jadi saya tak rasa lah anak saya ni akan pergi buat basikal ajak ni. Tapi kalau dia buat juga benda tu, yang mana saya tak reda dan saya tak restu dia buat benda tu, dia mati, mampu pergi dia mati. Saya jenis macam tu. Kalau tak percaya apa yang saya cakap hari ni kat dalam live, boleh tanya bini saya. Kalau dia buat benda yang saya tak suka, dan mak saya juga pernah ajak saya benda yang sama. Mak saya kata, kalau hang nak jadi setan, hang pergi jadi setan. Tapi hang mati, aku tak mengaku hang anak. Tapi kalau hang nak jadi orang yang bagus, hang ikut apa yang aku buat, apa yang aku suruh hang buat, dan aku akan mengaku hang sebagai anak aku. Sebab tu mak saya selalu ada kat dalam live, yang rajin duk komen tu, mak saya lah tu. Sebab dia reda dengan apa yang saya buat. Tapi kalau saya buat benda yang dia tak reda, dia kata, aku takkan mengaku hang anak aku, dan hang nak mati pun aku tak kisah. Sebab hang buat benda yang aku tak suka. Jadi kalau tanya soalan tu kepada saya tak sayang anak macam orang lain sayang
Kan, anak dia buat salah apa pun, anak dia tetap betul. Termasuk apabila anak dia hisap dadah pun, anak dia tetap betul. Orang lain yang salah. Saya tak macam tu. Kalau esok anak saya jadi bukan-bukan, kan, minta dijauhkan lah. Kalau dia hisap dadah ke apa, angkat baju sila keluar daripada rumah ni. Sebab rumah ni bukan tempat untuk hang. Kan, kalau dia mati dekat luar pun, saya kata saya tak kenal, itu bukan anak saya. Kan, itu adalah cara saya. Kalau ada orang yang tak setuju, saya tak tahu lah. Mungkin orang yang sayang lebih. Kan, itu adalah hak dia lah. Kan, jadi dia sayang lebih, dia bagi terlampau banyak kebebasan dan akhirnya kan, menyusahkan kepada orang lain pun susah juga. Kan, jadi anak dia pergi rogol orang lain, anak dia betul. Kan, orang yang kena rogol tu adalah salah sebab dia pakai baju bagi anak dia rogol. Ada orang macam tu juga. Anak dia nakal pergi rogol anak orang. Dia kata anak dia tak salah. Kan, yang anak hang pergi bagi tu apa? Kenapa? Yang anak hang bagi anak aku rogol tu siapa? Ada orang jenis macam tu. Tapi kalau dia jenis macam tu, kita tak boleh kata apa kat dia lah. Sebab anak dia sentiasa betul. Tapi kalau bertanya saya, apa tanggungjawab saya sebagai seorang bapa, itu ya saya cakap. Kalau dia buat apa yang saya tak reda, tu adalah dia sendiri. Saya tak rasa kehilangan pun. Saya takkan rasa sedikit pun kehilangan. Okey. Itu adalah poin berkenaan dengan Sam. Ya, dia bukan mabuk. Dia tak mabuk. Betul tu Abang Lee Abdullah Sli. Dia bukan pemandu mabuk. Kalau dia pemandu mabuk, saya yang akan fight dulu untuk dia. Okey, tuan. Yang kedua ni, kalau ada orang Sabah kat sini. Kalau ada orang Sabah kat sini, saya nak mengucapkan tahniah kepada mereka kerana mereka memberi kepercayaan kepada Ketua Menteri Sabah daripada Bersatu, iaitu Datuk Seri Hajiji Nur. Jadi kita tahu berkaitan dengan perjanjian MA63 ni, khususnya berkaitan dengan pemberian khas kepada negeri Sabah dan juga Sarawak ni, sejak daripada perjanjian, beliau benda tu tidak pernah disemak. Dan juga pengkajian perkajian yang pernah dibuat berkaitan dengan perjanjian MA63 ni, berkaitan dengan pemberian khas ni, yang terakhir dibuat pada tahun 1969. 1969, sebelum tragedi 13 Mei, di bawah pada waktu itu Tunku Abdul Rahman. So selepas daripada zaman Tunku Abdul Rahman, tidak pernah dibuat penyemakan semula ataupun perjanjian semula berkaitan dengan pemberian khas kepada negeri Sabah. Jadi hari ini, tarikh hari ini lah. Hari ini adalah satu tarikh yang paling teramat kepada orang di Sabah. Hasil usaha daripada Ketua Menteri Sabah itu sendiri yang berjaya membuat mencapai persetujuan dengan Kerajaan Persekutuan bagi menaikkan kadar pemberian khas sebanyak 4.7 kali ganda daripada 26 juta kepada 125.6 juta bagi tahun 2022. Dan ini adalah satu kejayaan yang besar kerana perjanjian ini telah menidakkan hak orang Sabah sekian lama. Dan hari ini yang berjaya membawa balik hasil itu semula adalah Ketua Menteri sekarangnya. Ketua Menteri sekarang ni lah. Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah berjaya mencapai kata sepakat mengenai perkajian semula pemberian khas kepada Sabah di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan hari ini. Yang mana persetujuan perkajian semula baru ini juga merangkumi beberapa antaranya Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah akan terus berunding berhubung dengan tuntutan 40% daripada hasil Sabah. So selain daripada pemberian ataupun memulangkan semula hasil negeri, Kerajaan Persekutuan juga bersetuju untuk mengkaji semula berkaitan dengan hasil-hasil yang telah diambil di negeri Sabah. So ini adalah satu kejayaan yang harus dibangga oleh orang di Sabah itu sendiri ke atas apa yang Ketua Menteri daripada Bersatu ini telah buat. Yang mana Ketua Menteri di Sabah ni ramai. Sebelum ni ada daripada warisan, dan setiap kali pilihan raya mereka akan sebut berkenaan dengan MA63. MA63 ni bukan satu benda yang baru dibincangkan daripada zaman Tun Fuad Stephen lagi.
Kan, kalau orang yang kat sini dia tak kenal tentang apa nama Tun Fuad Stephen, dia boleh pergi Google. Kan, orang yang membawa kepada penyatuan Malaysia ni. Kan, dia wakil daripada Sabah dan juga Sarawak. Dia bawa apa nama penyatuan ni. Isu berkaitan dengan MA63 ni daripada zaman dia lagi. Daripada tahun 60-an. Dan setiap kali pilihan raya selepas daripada tu, akan turun duk bagi tahu benda yang sama saja. Sedangkan daripada perjanjian yang telah dibuat, kalau kita baca dalam, dia panggil agreement nombor 10763, tak silap saya, the agreement related to Northern Ireland and Britain, North Borneo, Sarawak and the Federation of Malaya. Di dalam agreement tu ada sebut bahawa perjanjian ini haruslah disemak semula selepas 10 tahun perjanjian Malaysia itu telah dibuat. Tetapi malangnya semasa zaman pentadbiran Barisan Nasional ini berpuluh tahun, bila sampai je MA63 disebut-sebut tetapi hanya sekadar menggula-gulakan saja. Contoh nak buat apa, Pen Borneo pun sampai sekarang tak jadi-jadi. Itu semua janjilah nak bagi itu bagi ni. Tetapi hak yang sepatutnya dipulangkan kepada rakyat di Sabah itu sendiri tidak dipulangkan. Sehinggalah Ketua Menteri yang baru ini, yang mewakili Perikatan Nasional inilah yang berjaya membawa kepada termeterainya perjanjian yang baru bagi membawa harapan anak-anak negeri Sabah itu sendiri. So ini adalah satu kebaikan. Saya rasa orang di Sabah ini kena buat kenduri selamat ataupun kena buat kenduri majlis berbuka puasa untuk memanggil dia punya ketua menteri dia ni, kerana satu kejayaan yang paling besar setelah berpuluh tahun rakyat di negeri itu melawan kerajaan persekutuan untuk menuntut hak mereka. Saya nak baca daripada Tuan Penerangan KZ ni. Royalti minyak lebih patut diberi kepada negeri Sabah berbanding Petronas kepada parti UMNO 40 bilion setahun. Kenyataan pemimpin UMNO Razali Hamzah sendiri yang mengatakan Petronas beri kepada parti itu. Dan saya pun tak tahu kenapa Petronas nak bagi kepada UMNO. Sekiranya mereka katalah Petronas yang UMNO lah yang mewujudkan Petronas, saya rasa tu salah. Ni adalah aset negara. Dan kenapa pula dia nak kena bagi royalty kepada UMNO? UMNO adalah parti politik. Dia example dia cukup senang, tuan. Abu Bakar Abdullah. Example dia cukup senang. Yang memerdekakan negara, siapa dia? Ada orang UMNO kata yang memerdekakan negara itu adalah UMNO itu sendiri. Bukan UMNO yang memerdekakan negara. Yang memerdekakan negara adalah individu Tunku Abdul Rahman. So UMNO ni dia nak claim semua. Macam tu jugalah dengan Petronas. Yang mewujudkan Petronas ini adalah Tunku Razali Hamzah, bukan UMNO, individu. Dia bawa kertas kerja. Dan Petronas ini adalah aset rakyat Malaysia. Aset negara, bukan aset UMNO. Dan kalau UMNO ambil royalti 40 bilion setahun daripada Petronas, memang benarlah UMNO ini perompak yang paling besar dekat dalam negara kita. Dan mereka menganggap bahawa negara kita ni milik mereka. Jadi kalau rakyat nak pilih UMNO juga, saya tak tahulah. Silap hari bulan rakyat Malaysia ni pun dia anggap sebagai milikan dia. Sebab tu rakyat Malaysia tidak bebas. Rakyat marahin sekarang ni UMNO nak menunjukkan dia nak sokongan orang Melayu kepada dia. So orang bukan Melayu dia akan tindas. Sebab tu dia tindas SAM, dia tindas orang ni, dia tindas orang ni. Sebab dia nak tunjuk dia nak sokongan orang Melayu. Jadi bila esok dia perlukan sokongan bukan Melayu, dia akan tindas Melayu pula. Macam zaman Najib dulu. Najib bagi macam-macam kepada orang bukan Melayu. Dan Najib sendiri sebut. Apa lagi yang Hina mau? Dia bagi macam-macam. Pada zaman Najib, berapa orang businessman, berapa orang kontraktor Cina yang jadi multi-billionaire. Tu dulu tu. Najib bela dia. Najib bela dulu tu seusia umur 24 tahun.
Najib ambil dia jadi pegawai Najib ni. Yang mereka duk kata Jolo ni penyamun. Jolo ni pegawai Najib. Kan umur dia 24 tahun. Dia boleh handle semua. YMDB, SRC International dia handle. Kan waktu tu orang Melayu dia tak pandang lah. Kan dia bawa kes Indra Mutu bagi menang dan sebagainya. Ini Najib Razak. Jadi orang macam ni amat berbahaya. Kan UMNO ni adalah benda yang berbahaya. Sebab dia boleh jual semua benda. Kan dia rasa nak jual Melayu, dia jual Melayu. Dia rasa dia nak jual bukan Melayu, dia jual bukan Melayu. Lah UMNO tengah di dalam proses nak jual bukan Melayu. Kan dia nak jual bukan Melayu. Esok dia akan jual pula orang Melayu. Kan jadi benda ni berlaku pada tahun 2014 hingga tahun 2018. Orang Melayu pada waktu itu apa yang dia dapat? Kena jual dengan Najib cukup-cukup punya. Kan jual dengan beri lah. Hak lain semua dia bagi pada orang bukan Melayu. Kan jadi sebab pada waktu itu dia hilang defisit kepercayaan daripada orang bukan Melayu. Dia nak dapatkan balik kepercayaan orang bukan Melayu, dia jual orang Melayu pula. Kan ni adalah perangai UMNO tu. Khususnya Najib Razak lah. Okey tuan-tuan jam menunjukkan 6.30. Saya pun nak kena pergi jitra. Rasa setakat tu saja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.